Sekarang saya jemput yang berhormat daripada Pantai Manis. 12 minit juga ya. Terima kasih, Datuk Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terlebih dahulu izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti perbahasan usul Belanjawan Negeri Sabah tahun 2024 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun, Menteri Keuangan Sabah, bertemakan Sabah Teguh, Rakyat Terbela, yang berpengalaman untuk menjamin kesejahteraan hidup rakyat melalui pelaksanaan program pembangunan secara inklusif dan berterusan. Saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada Kerajaan Negeri Sabah atas pembentangan bajet tersebut. Ini menunjukkan bahawa kerajaan negeri amat prihatin dengan keluh kesah rakyat di negeri ini, khususnya yang melibatkan isu jaringan infrastruktur dan kemudahan asas yang seolah-olah tiada berkesudahan. Keprihatinan kerajaan negeri ini dapat dilihat menerusi tumpuan yang diberikan kepada penyelenggaraan jaringan infrastruktur dan kemudian asas yang sedia ada bagi memastikan jalan raya, sistem perparitan, kemudahan bekalan air dan elektrik, serta bangunan-bangunan awam dapat berfungsi dengan baik. Sehubungan dengan itu, kerajaan negeri telah pun memperuntukkan dana terbesar dalam Belanjawan 2024. Justru itu, pada kesempatan ini ingin saya menyampaikan beberapa cadangan dan rungutan rakyat di daerah papar berhubung dengan kemudahan asas sedia ada. Isu-isu ini saya ajukan bagi mewakili rakyat di kawasan saya bagi memastikan kesejahteraan dan keselesaan mereka terjaga. Tuan Speaker, sebelum saya bahas dengan lebih terperinci, izinkan saya mentafsirkan maksud kemudahan asas. Menurut Kamus Dewan, kemudahan asas boleh definisikan sebagai kemudahan utama seperti jalan raya, bekalan elektrik, air, dan sebagainya. Apabila kita melihat kepada senario berhubung dengan kemudahan asas di Pekan Papar pada masa ini, terdapat isu-isu signifikan yang telah memberi dampak negatif kepada masyarakat setempat dan ianya memerlukan perhatian pertimbangan dan peruntukan dana bagi tujuan penambahbaikan kemudahan asas yang sedia ada. Antara keluh kesah yang sering meniti di bibir ke bibir rakyat berhubung kemudahan asas adalah lampu jalan yang kebanyakannya tidak menyala, terutamanya di Pekan Papar. Berdasarkan aduan penduduk setempat, hanya separuh saja lampu jalan di sepanjang jembatan Papar menuju ke kedai kampung Binuni yang masih menyala, manakala separuh lagi tidak berfungsi. Masalah ini bukan saja mendatangkan ketidakselesaan kepada penduduk setempat, tetapi ianya dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang menggunakan laluan tersebut. Isu kedua yang ingin saya bangkitkan di Dewan Yang Mulia ini adalah berhubung dengan keperluan kerja-kerja pembersihan dan penyelenggaraan seperti longkang dan sistem perparitan di kawasan sekitar Pekan Papar. Ianya perlu dilaksanakan secara berkala, terutama di sekitar Permis Bank Simpanan Nasional, di kawasan-kawasan perumahan kos rendah, dan kawasan persekitaran kampung. Hal ini disebabkan sistem perparitan yang sedia ada, banyak yang telah tersumbat alirannya dan banyak yang telah rosak. Seperti yang kita sedia maklum, masalah seperti sistem perparitan yang tersumbat akan menimbulkan pelbagai masalah seperti bau yang tidak menyenangkan dan perkara-perkara ini berpotensi untuk menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sekiranya tidak diselenggara, dikhawatirkan ianya boleh menjejaskan alam sekitar serta mengancam kesihatan kepada penduduk setempat. Bukan itu saja, malah ianya juga boleh menjadi punca banjir dan melimpahnya air hujan di atas jalan raya apabila tibanya masa musim hujan. Oleh itu saya memohon agar kerajaan Cakna dan dapat menyediakan dana agar kerja-kerja pembersihan dan penyelenggaraan dapat dilaksanakan dengan kadar segera. Datuk Speaker, isu kemudahan asas lain yang tidak kurang pentingnya adalah kemudahan tandas awam yang kotor.
Berdasarkan aduan yang diterima, kebersihan tandas awam khususnya di hadapan Sekolah Kebangsaan Pekan Papar berada dalam keadaan yang kurang memuaskan. Masalah tandas kotor ini secara tidak langsung telah mengganggu keselesaan pengguna yang mana ianya boleh memberi imej negatif bukan saja kepada masyarakat tempatan tetapi kepada para pelancong yang datang berkunjung ke negeri ini. Saya juga ingin membahas berhubung garis petak tempat meletak kenderaan di kawasan Pekan. Apabila diperhatikan sebagian cat garisan petak tersebut telah pun pudar. Oleh itu, saya mencadangkan agar ianya dicat semula dan memudahkan para pemilik kenderaan meletakkan kenderaan mereka di tempat yang betul. Begitu juga dengan Pasar Ampapar yang banyak kerosakan dan perlu pembaikan dan naik taraf untuk keselesaan para peniaga. Isu kemudahan asas lain yang juga dilihat signifikan adalah kemudahan jalan raya. Antara rungutan yang saya terima dari rakyat di daerah ini adalah keadaan aspal di laluan yang menghala dari Kampung Takis ke Hospital Papar banyak yang telah rosak dan berlubang. Untuk melakukan Tuan Speaker, laluan ini merupakan salah satu